Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Minta maaf ya, sepatutnya live ni dibuat awal sikit sebab saya membuat pemberitahuan bahawa live ni sama ada 10 pagi ataupun 6.30 petang, tetapi maklumlah saya ada kecemasan. Jadi saya tidak dapat membuat live ini tadi seperti mana yang dijanjikan pada pukul 6.30, tetapi apapun sekarang saya akan memenuhi janji ya untuk membuat ulasan berhubung dengan isu kehadiran Datuk Seri Najib Tun Razak ke istana di Kuantan ya sempena hari raya sebagai tetamu yang di-Pertuan Agong, yang hangat diperkatakan, yang hangat dipersoal di media sosial, ada klip video yang sedang diulang siar, dimainkan dan sebagainya. Dan saya pun dipahamkan ada pihak di luar negara juga ada memainkan video tu dan sebagainya. Tak tahu benar atau tidak, tapi banyak persoalan yang timbul. Ya, pada mulanya saya tidak ingin komen berkenaan dengan isu kehadiran Datuk Seri Najib ke Istana Pahang, tetapi setelah menerima banyak soalan, banyak permintaan untuk membuat ulasan, maka saya memutuskan untuk mengulaskannya dengan cara yang baik. Jadi diharap anda semua bersabar dan dengar ulasan saya berhubung isu ini. Tetapi sebelum ya saya memberi pendapat saya, membuat ulasan saya, ingin saya bawa kepada perhatian saudara-saudari satu ulasan yang telah dibuat oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah semalam di dalam semalam ke Mac 6 hari bulan Mac ya, oleh Muhammad Hanif Katri Abdullah dalam channel Inspirasi ya, berhubung isu ini, iaitu isu jemputan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak ke istana sebagai tetamu yang di-Pertuan Agong. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memainkan dulu audio ulasan Peguam Hanif Katri Abdullah supaya anda dengar sebelum saya mengulas perkara ni dengan memberi pendapat saya. Jadi saya mainkan audionya, anda dengar. Tulisannya satu video tentang mungkin hari beraya yang ada dalam video itu tuanku yang di Pertuan Agong dan juga Najib Razak. Dan tadi pun sudah mula media antarabangsa pun dah mula mainkan video tersebut. Adakah molek? Persoalan saya, adakah molek jemputan rasmi begitu sebelum ni di majlis iftar di Istana Negara? Apa pandangan Tuan Haji yang melibatkan Najib Razak? Baik, sebenarnya betul ya, isu berkaitan dengan majlis hari raya dan juga iftar sebelum ini adalah dua perkara yang perlu difahami juga, bukan sahaja oleh rakyat Malaysia, tapi secara ringkas juga oleh pihak-pihak yang menduduki kedudukan tertinggi negara sebagai ketua negara, yakni ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Pertama sekali, rakyat kena faham bahawa ke bawah duli yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Dia adalah ketua cabang penyelia segala di bawah perlembagaan. Dia adalah penyelia parlimen, penyelia jemaah menteri, penyelia kehakiman. Segala institusi ini adalah di bawah teraju penyelia. Sebab itu dalam perlembagaan dinyatakan jemaah menteri menjalankan tugas di bawah ke bawah duli yang Maha Mulia, Paduka Seri Paduka Baginda. Kan surat pun keluar dalam itu. Begitu juga surat-surat mahkamah. Kan? Paduka ke bawah Seri Paduka Baginda. Urusan Seri Paduka Baginda. Urusan Seri Paduka Baginda. Sebab setiap institusi ini bila membuat keputusan, walaupun mereka menjalankan tugas atas kuasa mereka, adalah di bawah kuasa yang diberi di bawah perlembagaan oleh Agong. Agong lantik Perdana Menteri. Agong lantik jemaah menteri. Agong lantik hakim. Jadi apabila hakim telah membuat keputusan dan rakyat diminta untuk menghormati keputusan, termasuk hak orang itu untuk merayu, maka semestinya lah ketua negara pun wajib menjadi satu contoh terbaik
untuk menunjukkan kepada rakyat, hormatilah keputusan. Apa maksudnya? Maksudnya tidak boleh dilayan orang berkenaan itu seperti mana yang dilayan sebelum itu, walaupun dia bekas Perdana Menteri sekalipun. Sebab itu semasa isu iftar, saya dan pihak lain juga telah membangkitkan kenyataan mengatakan bukan sahaja isu memberi hormat dan kepercayaan kepada rakyat bahawa keputusan mahkamah perlu dihormati, tetapi majlis tersebut, iftar tersebut melibatkan dev-dev kehormat luar negara yang sudah tahu dan terdedah kepada kes kleptokrasi di surat khabar mereka. Bagaimanakah pandangan dev-dev kehormat tentang layanan yang diberi oleh orang yang sudah didapati bersalah seawal-awal 28 Julai 2020 dan 8 Disember 2021 disahkan oleh Mahkamah Rayuan. Walaupun rayuan Mahkamah Persekutuan masih berjalan, keputusan Mahkamah Tinggi dan keputusan Mahkamah Rayuan wajib dihormati. Wajib dihormati. Saya faham, saya sedar. Ada juga komen mengatakan sebab Najib Razak merupakan salah seorang pembesar dalam lingkungan Circle Diraja Pahang. Tapi itu adalah di Istana Pahang. Bagi saya dengan penuh hormat diri, tanpa ingin biadab ataupun durhaka kepada mana-mana pihak, Istana Negara adalah tempat agung kebawah-duli yang di-Pertuan Agong, walaupun dia adalah daripada Pahang sebagai Sultan Pahang, maka tidak boleh dicampur adukkan layanan kuasa Pahang kepada pembesarnya dalam konsep agung dengan rakyat Malaysia. Dan kita tidak tahu, mungkin di dalam undang-undang Pahang, adat-adat Pahang, walaupun seorang itu dapati bersalah sehingga tidak selesai rayuan, beliau perlu diberi layanan yang sama kalau ia pun di Pahang, bukan di sini. Saya minta maaf dengan penuh takzim, patut memohon ampun atas pendapat ini, tetapi sebaiknya tidak ada contoh yang tidak molek ditunjukkan kepada rakyat, seolah-olah keputusan mahkamah tidak dihormati, walaupun patut yakin itu bukan niatnya. Tapi sebagai suatu contoh, sebagai ketua negara, saya harap ini diterima seadil mungkin oleh semua pihak. Dan seperti mana saya telah beri nasihat secara umum dan secara khusus berkaitan dengan hak-hak agung sebelum ini, berkaitan mageran dan sebagainya, saya tidak penting, yang penting adalah negara. Jadi kalau ada sesiapa ingin membuat laporan polis berkaitan kenyataan saya ini, silakan. Tapi berlaku adil, bagilah rakaman penuh sejam 40 minit ke bawah ni. Jangan bagi laporan 40 saat sahaja, ya. Seperti mana yang berlaku dengan seorang ustaz. Jadi bagilah, berlaku adil. Ya, John, itu adalah suara Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi anda pun sudah mendengar penjelasan Tuan Hanif, dan jika anda menghayati penjelasan Tuan Hanif, sebenarnya apa yang Tuan Hanif, pendapat Tuan Hanif itu sejajar dengan pendapat saya. Dan jika anda perhati, Tuan Hanif telah mengasingkan isu jemputan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak untuk majlis iftar di Istana Negara dengan isu jemputan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghadiri majlis raya di Istana Kuantan. Jadi dia telah mengasingkan dua isu berbeza. Jadi itu adalah ulasan Tuan Hanif, dan ulasannya saya harap anda hayati. Jika anda terlepas dengar, anda boleh ulang siaran ini dan mendengar kembali. Dan sekarang saya akan beri ulasan saya, ya, dan mengasingkan isu ni, sebab di media sosial ramai sedang mencampur adukkan isu dengan cara yang tidak betul dan beremosi, ya. Isu pertama adalah kehadiran Datuk Seri Najib Tun Razak atas jemputan sebagai tetamu dalam majlis iftar bersama yang di-Pertuan Agong, di mana di dalam majlis itu turut ada Ketua Hakim Negara dan div-div kehormat dari negara lain. Isu kedua adalah kehadiran Datuk Seri Najib Tun Razak ke Istana Kuantan atas jemputan untuk majlis raya bersama yang di-Pertuan Agong. Dan seandainya ada isu ketiga, ianya adalah kehadiran Datuk Seri Najib Tun Razak ke Istana Johor dulu
ketika berlaku kempen pilihan raya negeri Johor. Ketiga-tiganya implikasinya lain, penjelasannya lain, impak dia lain. Dan akhir sekali saya akan memberi satu ulasan tambahan, satu kemungkinan. Ya, okey, baik, saya mulakan. Jadi seperti mana yang Tuan Hanif kata, dan saya setuju bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara, dan segala contohnya bila kita cerita kabinet, lantikan-lantikan yang dibuat adalah oleh Yang di-Pertuan Agong. Maka kabinet itu berfungsi atas, sebenarnya fungsi dia tu ada atas urusan Yang di-Pertuan Agong. Ya, mereka berkhidmat untuk Yang di-Pertuan Agong, mereka mewakili Yang di-Pertuan Agong, ianya atas urusan Seri Paduka Baginda Tuanku. Begitu juga hakim-hakim mahkamah dan sebagainya. Jadi apabila hakim mahkamah sudah menjatuhkan satu hukuman, sudah menyabitkan Najib bersalah dan Najib dikira bersalah dan telah perkara ini sudah diketahui di seluruh dunia, maka apabila rakyat diminta untuk menerima, menghormati keputusan mahkamah dan sebagainya, Yang di-Pertuan Agong perlu menjiwai. Bagi saya tak guna perkataan yang sama seperti Tuan Hanif tadi, yang memang saya setuju dengan pencerahan Tuan Hanif, tetapi bagi saya Yang di-Pertuan Agong harus menjiwai keputusan itu kerana ianya dilakukan oleh hakim yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, dan segala fungsi-fungsi, ya, agensi-agensi seperti kehakiman dan sebagainya adalah semuanya atas urusan Seri Paduka Baginda Tuanku. Jadi Yang di-Pertuan Agong perlu menjadi contoh yang baik supaya rakyat mampu menghayati apa yang telah berlaku dalam proses kehakiman, menghormati apa yang telah berlaku dalam proses kehakiman, menghormati kedaulatan undang-undang dan sebagainya. Okey. Jadi apabila Najib sebagai seorang yang sudah disabit bersalah hadir di dalam Istana Negara sebagai tetamu jemputan, ya, dan duduk semeja dalam majlis iftar bersama Yang di-Pertuan Agong, maka itu sudah menjadi satu perkara yang memalukan. Tetapi dalam soal Istana Negara, jangan mudah mempersalahkan Yang di-Pertuan Agong. Itu adalah satu perkara yang telah dipersetujui oleh saya dan Tuan Hanif dalam satu live yang kita buat sebelum ini. Jangan mudah mempersalahkan Yang di-Pertuan Agong kerana berbeza dengan tanggapan anda semua, ya. Jemputan-jemputan itu adalah lazimnya satu jemputan menurut satu protokol yang standard, yang lazim, yang sudah digunakan pakai banyak kali. Jadi pihak yang melakukan jemputan sebenarnya adalah unit protokol yang biasanya bekerjasama dengan unit protokol yang saya difahamkan ataupun Tuan Hanif difahamkan ada di dalam Jabatan Perdana Menteri, ya, untuk membuat jemputan-jemputan termasuk kepada jemputan bekas Perdana Menteri. Dan memandangkan tahun ini adalah tahun pertama berlaku situasi di mana bekas Perdana Menteri juga merupakan seorang yang sudah disabit bersalah, maka perkara itu mungkin telah dilepas pandang oleh pihak-pihak yang membuat jemputan, dan adalah salah bagi sesiapa untuk membuat tafsiran atau andaian bahawa segala list jemputan itu semestinya sudah dilihat dan dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong, kerana ia adalah sesuatu seperti yang saya kata adalah lazim dan standard, ya. Dari satu sudut anda boleh kata apa pun tanggungjawabnya tetap kepada Yang di-Pertuan Agong, tetapi dari satu sudut lagi ini adalah satu perkara yang mungkin sudah terlepas pandang oleh unit berkaitan, disyaki unit protokol. Tapi apa pun itu adalah berkenaan Istana Negara. Boleh jadi situasi di mana Yang di-Pertuan Agong juga terkejut dengan kehadiran Najib. Boleh jadi tidak, kita tak tahu, kita jangan menyangka. Okey, itu penjelasan itu kita sudah berikan. Tetapi apa yang orang kata adalah memandangkan perkara ini berulang di Istana Kuantan, maka sah sebenarnya ini dirancang oleh Yang di-Pertuan Agong. Nah, ingin saya beritahu, dan jika anda menghayati penjelasan Tuan Hanif lagi tadi, kehadiran Najib di Istana Kuantan, impak dia berbeza dengan kehadiran Najib di Istana Negara.
kehadiran Najib di Istana Pahang atau Istana Kuantan adalah atas urusan yang di-Pertuan Agong sebagai Sultan Pahang. Ianya melibatkan isu-isu berkaitan Sultan Pahang, Istana Pahang. Jadi bila kita cerita berkenaan dengan Najib yang sudah disabit bersalah dalam satu mahkamah rayuan di peringkat negara, ya, dan mahkamah tinggi oleh hakim-hakim yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, semuanya menjadi urusan Seri Paduka Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong dalam fungsi Sultan Pahang sebagai Yang di-Pertuan Agong, bukannya sebagai Sultan Pahang. Jadi sebagai Yang di-Pertuan Agong, Tuanku sepatutnya memberi contoh yang baik kepada rakyat dan memahami implikasi jika Najib hadir dalam majlis iftar. Tetapi di Kuantan, apabila Najib hadir dalam majlis hari raya, itu mungkin berdasarkan protokol-protokol, ketentuan-ketentuan ataupun adat istiadat ataupun budaya apa pun yang berkaitan dengan Istana Pahang, bukannya melibatkan urusan Seri Paduka Baginda Tuanku. Ya, jadi walaupun Sultan Pahang merupakan Yang di-Pertuan Agong, tetapi di Pahang apa yang berlaku adalah atas kapasiti Yang di-Pertuan Agong sebagai Sultan Pahang. Jadi anda tidak boleh berkata bahawa ini telah memalukan negara apabila Najib hadir di Istana Pahang. Ini mungkin berkaitan dengan adab peradaban Istana Pahang, ya, budaya Istana Pahang atau protokol dan sebagainya, melibatkan Najib sebagai orang seorang yang dianggap sebagai orang besar yang bersangkut paut dengan istana ataupun institusi diraja dan sebagainya. Adalah sebab yang mungkin kita tidak tahu mengapa Najib dijemput, orang besar Pahang dan sebagainya. Tetapi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai sesuatu yang memalukan negara. Okey? So Istana Pahang tu berbeza. Begitu juga Istana Johor. Jadi ini sebenarnya tidak menjadi hal. Yang menjadi hal adalah kehadiran Najib ke majlis iftar bersama Yang di-Pertuan Agong. Itu pun kita jangan terburu-buru menganggap bahawa ini telah dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. Ya. Okey. So bagi saya lah, yang Istana Pahang ni dalam kapasiti Yang di-Pertuan Agong sebagai Sultan Pahang, ini isu Istana Pahang bukannya melibatkan negara secara keseluruhan. Jadi sebab itu bila saya diminta untuk mengulas, saya tidak ingin mengulas, tetapi memandangkan saya lihat Tuan Hanif sudah mengulas, jadi saya pun memainkan ulasan itu. Jika anda terlepas dengar, anda ulang balik dan mendengar, cuba mendengarnya sekali lagi, ianya lebih jelas, lebih padat berbanding dengan ulasan saya, kerana Tuan Hanif adalah seorang peguam berpengalaman dalam isu-isu berkaitan. Ya, jadi itu sahaja berhubung dengan kehadiran Tuanku ke Istana Negara dan Istana Kuantan. Dan saya rumuskan isunya adalah kehadiran Najib sebagai tetamu jemputan ke Istana Negara, bukannya di Istana Pahang atas jemputan Sultan Pahang. Ya, jangan anggap ianya disengajakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Baik, di sini juga saya ingin memberitahu kepada anda satu tafsiran. Saya tak tahu, tapi satu tafsiran yang mungkin anda sudah terlepas pandang. Sebab orang bila dah beremosi, mereka hanya melihat apa yang mereka ingin lihat. Orang ada di media sosial dimainkan satu andaian, seolah-olah ianya sudah sah. Itulah penjelasannya, bahawasanya Yang di-Pertuan Agong sebenarnya berniat untuk melepaskan Najib. Jadi sudah kau tim kononnya. Ini sedang berlega-lega lah di media sosial. Kemudian sebab itu Najib hadir ke majlis-majlis di istana. Dan sebab itu Yang di-Pertuan Agong nak tunjuk kepada hakim-hakim semua dan sebagainya bahawa dia rapat dengan Najib. Ya, ada ramai yang sedang memainkan naratif ini. Ya. Okey, itu satu perspektif yang mereka nampaknya dalam kemarahan mereka percaya kepada perspektif ni. Biar saya beri satu lagi perspektif. Najib dengan Yang di-Pertuan Agong sebenarnya ada hubungan akrab sejak zaman remaja. Jadi
Yang di-Pertuan Agong sebagai Sultan Pahang apabila menjemput Najib, ianya tidak menjadi hal. Tetapi dari satu sudut, ianya juga merupakan mungkin ya, satu perspektif. Saya beri satu perspektif alternatif. Mungkin yang di-Pertuan Agong menunjukkan, dia ingin menunjukkan dia tidak ada masalah untuk memenuhi protokol Istana Negeri Pahang dengan menjemput Najib. Maknanya dia tidak ada masalah dengan Najib. Maknanya dia ingin tunjukkan apa yang berlaku di mahkamah adalah urusan mahkamah antara mahkamah dengan Najib, bukannya urusan Sultan Pahang. Ya. Jadi dia nak tunjukkan saya sebagai Sultan Pahang akan menjemput berdasarkan protokol budaya peradaban Istana Pahang, akan menjemput anda selaku orang besar Pahang dan sebagainya, ataupun saya tak tahulah status apa yang Najib ada di Pahang tu. Ya, saya tidak ada masalah. Mahkamah itu dengan kau. Jadi esok jika Mahkamah Persekutuan mendapati anda bersalah, jangan salahkan saya, sebab itu bukan urusan saya. Itu urusan Seri Paduka Baginda Tuanku. Memang saya lah Seri Paduka Baginda Tuanku, tapi itu kita bincang kat Istana Negara. Itu pun bukan saya yang ingin campur tangan, sebab saya tidak ada kuasa, saya tidak ada hak untuk campur tangan. Buktinya saya jemput anda, saya ikut istiadat di negeri Pahang, anda hadir di sini beraya bersama saya tidak ada masalah dan saya tidak ingin mencampuri urusan mahkamah. Jadi satu mesej sudah disampaikan. So esok jika Najib dijatuhkan hukuman, didapati bersalah juga oleh Mahkamah Persekutuan, Najib tidak boleh kata yang di-Pertuan Agong begini begitu, ke Sultan Pahang begini begitu, sebab Sultan Pahang dah tunjukkan saya tidak ada masalah dengan anda. Ya. Saya tidak ada masalah. Jadi jangan tuduh saya berkonspirasi, saya berkomplot dengan pihak ni, pihak tu. Bukan. Saya tidak ada masalah dan saya tidak berkonspirasi dengan siapa. Saya tidak berkomplot dengan siapa. Cuma itu adalah urusan mahkamah. Anda perlu lalui proses mahkamah. Saya tidak ada masalah. Buktinya anda hadir di sini sebagai tetamu saya dalam majlis raya di Istana Pahang. Orang tidak akan berfikir benda tu. Sebab orang beremosi, dia hanya tahu maki hamun, dia hanya tahu mengikuti hala tuju yang dapat memuaskan nafsu emosi dia. Bagi saya, ini adalah satu petanda yang baik jika di Kuantan lah. Jika di Kuantan, petanda yang baik. Walaupun dari satu sudut, peribadi antara Najib dengan Sultan Pahang tidak seharusnya ya melibatkan istana lah. Tapi kita tidak tahu budaya di Pahang, budaya istana sana, protokol di sana. Jadi tak apa, di level Pahang ni tak apa, Kuantan tak apa. Itu ada istiadat mereka, protokol mereka tak apa. Tapi esok Najib tak boleh tuduh yang di-Pertuan Agong ada konspirasi dengan pihak-pihak ni untuk mengaibkan Najib. Tak ada. Yang di-Pertuan Agong tak ada masalah. Ini terbukti di Kuantan. Tapi di Istana Negara, bila Najib hadir, ia menghantar satu mesej buruk kepada seluruh dunia. Tetapi jangan mudah bersalahkan yang di-Pertuan Agong, kerana ini adalah satu perkara yang mungkin terlepas pandang. Jadi bila anda nilaikan penjelasan saya ni, anda akan dapati ada penjelasan alternatif. Selagi ada penjelasan alternatif, tidak ada sesiapa berhak untuk memilih satu hala tuju bahawa inilah penjelasan yang ingin saya percaya sebab saya marah. Anda lupa, mungkin di Pahang, yang di-Pertuan Agong ingin Sultan Pahang yang ingin tunjukkan saya sebenarnya, Najib, saya tak ada masalah dengan kau. Mungkinlah, mungkin. Jadi jangan buat andaian. Itulah maksud saya, jangan buat andaian. Pertama sekali, isu Kuantan bukannya satu isu. Yang jadi isu adalah kehadiran Najib di Istana Negara yang seharusnya tidak berlaku. Tetapi ini boleh jadi kes terlepas pandang, kerana jemputan-jemputan ni lazimnya berdasarkan apa yang saya difahamkan, ianya adalah berdasarkan protokol-protokol lazim yang sudah diikuti begitu lama. Tidak semestinya melibatkan persetujuan yang di-Pertuan Agong, dilakukan oleh unit protokol dengan bekerjasama dengan unit protokol di Jabatan Perdana Menteri, dan semuanya mungkin sudah terlepas pandang bahawa Najib adalah seorang yang disabit bersalah. Tetapi memang tidak patut berlaku. Memang tidak patut berlaku. Di Pahang tidak jadi hal.
Ya, so itu penjelasan saya berhubung kehadiran Najib di Istana Pahang dan juga di Istana Negara. Okey, itu ulasan saya, itu pendapat saya. Mungkin ada orang tidak sependapat. Bagi saya perkara ni membuang masa. Anda sebenarnya sedang membuang masa dengan isu yang anda tidak tahu. Saya juga tidak ingin menjelaskan kepada anda dulu sebab saya rasa diri saya akan buang masa membincangkan sesuatu yang tidak membawa manfaat kerana kita tidak ada maklumat. Dan sebab itulah saya tidak ingin komen. Tetapi apabila saya melihat Tuan Hanif sudah membuat ulasan, maka saya membuat keputusan untuk memainkan ulasan itu dan memberi sedikit ulasan lanjut supaya mungkin saya dapat menenteramkan anda dan memujuk anda untuk memahami bahawa perkara ni anda sedang membuang masa dan mungkin anda sedang memfitnah secara melulu. Ya, kerana anda beremosi dan anda sudah buat andaian-andaian. Ya, jadi buang masa. Lebih baik kita bincangkan isu Apandi Ali, dan saya ada satu isu yang amat penting yang saya akan bangkitkan esok, iaitu pilih kasih kerajaan melibatkan kes Apandi Ali dengan kes Gani Patail. Kedua-duanya dipecat. Itu saya akan ulas esok. Lebih manfaat, lebih membawa manfaat jika kita bincang benda tu, bukannya isu mengapa Najib hadir, sedangkan ada 1001 perkara yang kita tidak tahu. Cuma saya mengaku saya sedih bahawa pihak istana, pihak berkaitan tidak keluar memberi penjelasan. Itu pun saya tidak ingin membuat andaian. Mungkin ada sebab, ya, untuk menjaga kemuliaan institusi diraja. Mungkin ada sebab yang saya boleh faham, yang saya boleh fikirkan. Mereka tidak membuat penjelasan. Tapi tak penting, buang masa. Buang masa korang lukis payung begini begitu, ya, menghina raja. Buang masa. Confirm raja tidak akan mendengar keluhan-keluhan itu. Jika anda harapkanlah ada perubahan, confirm tak akan dengar. Ya? Kalau anda harapkan yang di-Pertuan Agong dengar, tapi anda membuat terlalu banyak andaian dan anda beremosi, confirm tak akan dengar. Tak akan buat, raja tak akan rasa tergugat sebab mereka terpelihara dari sudut perlembagaan. Jadi buang masa, benda buang masa, ya. Okey, jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Sekali lagi, jika anda terlepas dengar ulasan Tuan Hanif, anda ulang siaran ini. Di berita awal saya telah mainkan audio penjelasan Tuan Hanif yang dilakukan dalam satu channel iaitu Inspirasiku Mahathir pada 6 hari bulan. Ya. Jika ada soalan boleh tanya. Razali Seman, rakyat berspekulasi ikut emosi tidak dapat dielak. Okey, ya. Ini dari satu sudut saya setuju, itulah yang kita minta, ya. Unit berkaitan dari Istana Negara membuat kenyataan. Saya pun sedih tidak ada kenyataan. Tapi saya tidak akan buat kerja melulu ni. I see banyak buang masa di media sosial ni. Ya. Okey. Ada banyak isu yang kita harus bincangkan. Satu isu yang Mahathir telah bangkitkan, Tun Dr. Mahathir telah bangkitkan, itu isu penting. Apakah penyelesaian? Ya, apakah penyelesaian yang dimasuki oleh kerajaan dengan Apandi Ali? Mengapa masuk penyelesaian? Mengapa? Mengapa masuk penyelesaian? Sedangkan tidak ada apa-apa pelanggaran undang-undang atau rule of law dalam pemecatan Apandi Ali. Mengapa Peguam Negara tidak memberitahu Mahathir sebelum penyelesaian dibuat? Sekarang dah beritahu sebab Mahathir dah bising. Dulu kenapa? Benda ni saya akan bincangkan esok. Dan saya akan bandingkan dengan kes pemecatan Gani Patail dulu oleh Najib. Itu memang pelik cara dipecat, tetapi kerajaan nampaknya lebih rela membuat penyelesaian bersama Apandi Ali, tetapi bukan dengan Gani Patail. Ya, itu kita akan bincangkan esok. Banyak perkara nak bincangkan. Ya.
Ya, Abu Hurairah, politik Malaysia berada dalam keadaan kacau bilau. Ya, betul. Karim Maju, mana ada buang masa. Tengoklah apa terjadi pada Reza dengan Dengki ke. Saya tak faham mesej tu. Okey. So itu sahaja. Jadi jangan lupa ya, esok ada live penting. Esok kita akan bincangkan, kita akan bandingkan pemecatan Apandi Ali dengan pemecatan Gani Patail. Dan kita akan ajukan persoalan yang wajar diajukan kepada peguam negara yang nampaknya suka membisu untuk menjelaskan mengapa kerajaan Malaysia sanggup memasuki perjanjian penyelesaian dengan Apandi Ali, tetapi sehingga hari ini adakah kerajaan meminta maaf kepada Gani Patail kerana pemecatannya yang sekarang sudah sah dilakukan dengan cara yang tidak betul, memandangkan perkara-perkara yang disiasat itu akhirnya telah menjurus kepada sabitan bersalah Najib di mahkamah. Kita akan bincangkannya esok. Jadi sebentar lagi saya akan letak link kepada artikel-artikel berkaitan di ruang komen, di ruang tajuk. Pastikan anda baca sehingga kita berjumpa di lain masa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.